إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين ayat Musa surah apa? Ayat berapa? Tanya ayat berapa? Ayat berapa tu tengoklah ayat berapa? Ayat berapa? 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن لا تفقهون تسبيحهم situ إنه كان حليما غفورا. Tetapi kamu tidak mengerti akan tasbihnya kecuali bahasa dan percakapan yang dipahaminya sendiri. Sambungan daripada ayat dulu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Mengucap tasbihlah bagi Allah Ta'ala 7 lapis langit dan bumi dan penghuni sekalian. Tapi tasbih mereka tidak dipahami oleh insan. Ini tasbih khas bagi mereka lah, kecuali orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya adalah Allah Ta'ala itu halim, maha lemah lembut, yakni penyantun. Lagi ghafur, lampau memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang memohon keampunan dan bertaubat kepadanya. Dengan daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyegerakan siksaannya ke atas kamu disebabkan cuai untuk bertasbih dan jahil dalam bertasbih. Agar Allah memberikan mereka ni ruang masa untuk mereka bertaubat dan seumpama. Sehingga kesilapan dalam hadis disebutkan malaikat kiri nak mencatat amalan, maka malaikat yang menjadi ketua di malaikat sebelah kanan mengatakan nanti dulu, sehingga sittatus sa'ah 6 jam. Kalau dia tak bertobat juga baru dicatat. Itu semua dikatakan sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi peluang yang luas supaya hamba itu membuat penyucian. Qala Allah Ta'ala iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, fa iza qara'tal Qur'ana, maka ja'alna, kami yakni Allah Ta'ala letakkan di antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu tabir yang tertutup. Huraian ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau yakni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk, yang mana mereka tidak beriman, tidak percaya kepada hari kebangkitan, yang mereka tidak beriman dengan yaumul ba'ats, hari bangkit daripada kubur, untuk menghadapi suasana yang terlampau besar di sana, berbagai-bagai perkara besar, sehinggalah kemuncaknya manusia itu ke syurga ataupun sebaliknya.
Maka benda ini diingkari oleh golongan juhala di kalangan kufar, orang-orang yang jahil dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mengenali dirinya sebagai hamba yang diberikan kurniaan untuk hidup sementara di dunia bagi mengenali Tuhan dan melakukan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Ta'ala memberitahu di sini, apabila engkau ya Muhammad SAW membaca Al-Quran kepada orang-orang musyrik yang mana mereka tidak beriman, tidak percaya kepadanya, hari kebangkitan atau hari akhirat, serta tidak mengakui tentang adanya pahala dan seksa. Bagi mereka ni seolah mati habis cerita, dah mati tutup ya buku maknanya. Itu satu makna tanggapan ataupun kepahaman yang hasil daripada kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah tentulah keadaan mereka berbeza. Bila keimanan mereka tidak ada, bermakna mereka tidak mengiktikadkan kehidupan yang besar yang akan dilalui selepas kematian, maka menyebabkan mereka lalai, tersesat jauh daripada jalan Allah, hidup dalam kegelapan. Maka lahirlah tindakan-tindakan yang bercanggah dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta tidak mengakui tentang adanya pahala, ya, ganjaran-ganjaran besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mentaati, dan azab yang dahsyat yang disediakan bagi mereka yang mengingkarinya. Maka ini satu perkara yang tidak diterima oleh hati mereka. Sebab kata mereka ni kufur, kafir mana ingkar. Ini pula tak boleh nak sebut orang kafir pula. Nak sebut apa? Cuma dia gila macam dia orang. Ya, dah terlampau gila ni. Ini bukan gila babi, jadi babi gila ni. Allah, terpampang ayat Quran tengah apa nak sebut apa terlampau teruk ni. Ya, menjadi baruan. Maka kami yang telah jadikan suatu sekatan, sebenar hakikat dia pancaran nur iman tu tidak masuk sebab ada hijab. Bila hijab telah tutup, maka sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama atas mereka, ya, anzartahum, sama ada kamu memberi inzar, amaran ataupun tidak, maka sama tetap mereka tak beriman. Ini kafir yang Tuhan dah cap daripada awal sampai akhir, dia kafir dengan Tuhan. Adapun sebaliknya, ada kafir yang berhenti kekufuran di tengah jalan lalu dia beriman. Ini tidak masuk dalam ayat ni, ya. Orang kafir yang sekerat jalan kemudian beriman, maka ulama kata dia tak masuk dalam ayat ini, dia masuk dalam ayat lain. Ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekiranya mereka berhenti daripada kekufuran, yughfar lahum ma qad salah, Tuhan ampunkan segala dosa yang telah lalu. Jadi mana kafir itu ada dua jenis. Ada yang terus dengan kekufuran sampai akhir hayat, dan ada yang sebaliknya diberikan hidayah. Jadi sebab yang ditutupkan di sini oleh Allah Ta'ala sebut di sini apa? Hijaban masturah. Mana ada dinding, ada hijab yang menutup pintu hati mereka daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Itu menutup mata mereka daripada melihat engkau, ataupun tabir yang menutup mata hati daripada memahami apa yang engkau bacakan kepada mereka daripada ayat-ayat Al-Quran. Malang mereka duduk sezaman dengan Rasul paling hebat, tapi mereka tak dapat iman. Adapun kita yang tak duduk sezaman, jauh ke belakang, bila diberikan Allah Ta'ala dia dapat. Sebab tu iman ada kurniaan dari Allah yang Maha Besar. Sebab tu wajib kita bersyukur dan menjaga kurniaan yang besar ni, ya, supaya keimanan kita makin kuat dan makin mantap bila kita mensyukur. Sebab bila syukur dia ada ziyadah. La in syakartum la azidanakum. Bersyukur aku tambahkan itu. Dan syukur dengan keimanan paling besar. Dua nikmat paling besar, iman dan Islam. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam nikmat paling besar. Tak ada yang lebih besar daripada ini. Ya, sebab dia merupakan
Salah satu daripada syarat untuk manusia itu ke syurga atau sebaliknya. Ada iman, mereka duduk dan syurga kekal di sana, atau ada iman, mereka kekal di sebelah dalam azab yang sangat dahsyat, sehingga mereka tidak dapat faedah yang berguna daripada isi Al-Quran yang terlampau besar, dan mereka tidak akan mengetahui akan rahsia, hikmah dan pengajaran yang berharga ini adalah sebagai hukuman sebenarnya. Itu satu hukuman yang kami kenakan ke atas mereka disebabkan kekufuran mereka dan keberanian mereka melakukan maksiat terhadap Allah. Dan maksiat yang paling besar ialah mereka melakukan syirik. Syirik adalah zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang amat besar. Iaitulah mereka meletakkan tidak kena pada tempat. Sepatutnya kita sebagai hamba, tempat kita ialah hamba. Dan letakkan maknanya Tuhan itu sebagai Tuhan, tapi mereka terbalik. Mereka ingkar apa arahan Allah Subhanahu wa taala di belakangkan. Mengikut tafsir Hasyiah Jamal ala Jalalain, membaca Quran yang dimaksudkan di sini ialah 3 ayat yang masyhur. Yang pertama, ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim. Surah Al-An'am ayat 25. Yang kedua, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Surah Mim ayat Surah Hamim Al-Jasyah ayat 23. Dan ilah apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ada 3 perkara yang besar. Itulah mereka yang mana taba'allahu ala qulubihim. Suara tabak, mana tuan cop atas hati mereka, dia tak boleh pergi apa lagi dah. Sama je apa pun gelap, ditutup. Maknanya telah dimeteri qalbi mereka daripada menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami jadikan wa ja'alna ala qulubihim, ya, penutup bagaimana mereka tidak memahami. Di sini tengok qulub, dua-dua nafas qulub. Atas ala qulubihim, bawah pun ala qulubihim. Qulub jamak kalimah mufrad di qalbun, qulub jam'u qalbin. Sebab hati, ilmu menguruskan, memantau, menyelia, mengurus, menjaga perkembangan qalbi adalah perkara yang sangat besar kewajipan dia. Sebab iman dia tidak duduk di tangan, dia tidak duduk di anggota zahir, tapi dia duduk ialah dalam qalbi. Iman itulah benda dalam. Maka oleh kerana itu qalbi perlu dijaga, terutama dalam bab keimanan dan akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jangan diterpesong, jadi wasak. Sebab ini kawan rapi dan tidak berubah para kekasih adalah Rasul Nabi. Ada pun yang lain dia boleh berubah, ya, dan perubahan kadang-kadang mengejutkan kita. Orang hebat-hebat boleh terbalik, ya. Kadang orang yang hebat kejahatan pula boleh naik macam-macam tu. Itu semua nama Tuhan. Ar-Rafi' nama dia, Al-Muzil pun nama dia. Ar-Rafi' diangkat, ya, Al-Muzil dihina, kena jatuhkan. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya dalam setiap saat ada mereka yang terangkat, ada mereka yang jatuh, ya, dan seumpamanya. Sebab itulah perkara ini menjadikan satu perkara yang sangat besar supaya kita ihtimam, memberikan perhatian, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diistiqamahkan kita di atas jalannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan tabir yang menyekat orang-orang musyrikin sehingga tidak dapat melihat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan berkat membaca ayat tadi. Ya, mereka tak nampak kedudukan sebenarnya yang maha cukup hebat Allah Ta'ala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan khas dari Tuhan. Dia bukan utusan makhluk daripada Tuhan, pentadbir sekalian alam. Kemudian selain daripada ayat-ayat tersebut, ada pula beberapa ayat yang di permulaan surah Yasin, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hidup Rasulullah SAW, hidup baginda Nabi Muhammad SAW dalam sirah Nabawiyah, bahawa Rasulullah SAW telah melepaskan diri dari kepungan orang-orang musyrikin Mekah
yang hendak membunuhnya dengan terus berhijrah ke Madinatul Munawwarah pada satu malam di mana baginda telah keluar daripada rumah dengan membaca surah Yasin sambil menggenggam tanah dengan tangannya, sedangkan Allah SWT mentakdirkan penglihatan orang miskin yang mengepung rumah baginda SAW tadi. Baginda semuanya tertutup rapat, tidak dapat melihatnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah ke atas kepala mereka. Mereka tidur, lentuk tidur. Kemudian baginda sallallahu menaburkan tanah atas kepala mereka. Iaitu apabila baginda sallallahu membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa ja'alna min bainihim aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Hingga pada ayat tu. Surah Tabur kan gelap semua habis dan ya. Tu mana mereka tidak sadar. Allah. Dia kata tengok sirah nabawiyah, masya-Allah. Ya. Ujian yang sentiasa mengiringi perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala tunjukkan kuasa besar di satu-satu, ya, perancangan jahat musuh dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Rasul adalah orang yang paling kuat tawakal dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Taala, berpegang dengan Tuhan, maka Allah Taala sendiri yang akan menjaga dia. Dan daripada sudut ini kalau kita lihat amat jelas, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa maknanya dipandu, dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut riwayat daripada Sa'id bin Jubair, katanya apakala turun surah Tabbat yada Abi Lahabin Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, maka datanglah isteri Abu Lahab, iaitu Ummul Jamil, membawa batu hendak membunuh Rasulullah SAW. Yang mana pada masa itu baginda adalah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi perempuan itu tidak dapat melihat Rasulullah SAW. Ya, ia bertanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, mana dia sahabat ni? Tuhan tutup, tidak nampak. Sesungguhnya aku dengar dia telah mencerca diriku. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, Muhammad tidak menuturkan syair dan tidak pula mengatakan begitu. Maka perempuan itu pun pulang seraya berkata, aku sengaja datang membawa batu ini untuk memecahkan kepalanya. Oh, garang nak ya. Ini perempuan bangsat ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Rasulullah SAW, perempuan itu tidak dapat melihat tuan hamba. Dijawab oleh baginda, memang tidak dapat kerana malaikat masih menutup antara saya dengan dia. Malaikat yang tutup. Senang kan, payah sangat benda tu. Bagi Allah Ta'ala ada walillahi junudi samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala ada tentera di langit dan di bumi, semua tentera dia. Macam-macam jenis ada. Allah. Pada peperangan banyak malaikat memberikan bantuan. Ada yang ditutup pandangan orang Islam, ya, melihat orang kafir itu sikit, padahal angka orang kafir ramai. Orang kafir pula nampak orang Islam tadi ramai, macam-macam cara. Itu semua adalah kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa yang dia nak. Semua ada hikmat dia. Diberi kemenangan cepat, diberi kemenangan lambat, semua ada hikmat ilahi. Ma khalaqta haza batilan subhanak. Tak jadikan semua tu sia-sia, tidak. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra.
Wa iza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan kami ini Allah Ta'ala beri bertutup, Allah Ta'ala beri penutup, sebab akinna, Tuhan tutup di hati mereka sehingga tidak dapat mereka memahami, dan telinga mereka pula pekak, mereka apa? Mendengar kebenaran, walaupun zahir maknanya boleh dengar, tapi oleh kerana ini dipekak daripada kebenaran. Dan apabila engkau sebut dia nama Tuhanmu dalam Al-Quran bersendirian, mereka pun berpaling ke belakang, melarikan diri. Ini Allah sebut dan terang kepada kita kesan daripada kalbi mereka tu ada apa? Ya, telah penutup, ya, akinna wa ja'alna, dan kami jadikan. Itu ada satu isu dia main kan, ya, sengaja diusik. Ja'alna, kami, kata Tuhan kamu satu, ni kami banyak. Ya, diusiknya orang kampung tak faham bahasa Arab ni, itulah. Kau orang pun pening je. Bila tanya, jawapan tu mudah sangat. Ya, bila nahnu dalam bahasa Arab dia ada dua watak. Satu maknanya mutakallim ma'a ghairi, dia bercakap ada orang lain. Satu lagi li mu'azzim nafsah, membesarkan akan diri. Maka di sini digunakan adalah ta'zim, membesarkan kami. Ya, walaupun Tuhan tu tunggal, bukan makna bila kami banyak pula ni, bukan. Dan di sini telah sebut wa ja'alna ala qulubihim, Tuhan jadi atas qulub, qalbi mereka itu, ya, makna tertutup, akinnatan, tertutup, an yafqahu, daripada mereka dapat memahami. Dan kami beri yang tertutup di hati mereka sehingga tidak dapat mereka memahami, dan telinga mereka pula pekak. Wa fi azanihim waqra, penutup ada, pekak, tak didengar. Dibaca ayat Quran sama apa dia tak rasa tadi. Padahal orang beriman baca Al-Quran, sentuhan qalbi dia bergegar, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di huraian ayat yang telah menyatakan bahawa dia telah meletakkan selubung rapat sebagai penutup di hati orang-orang musyrik, wal a'yazubillah. Tuhan berikan dia apa ni? Satu tindakan penghinaan yang Tuhan tutup, sehingga mereka tidak dapat memahami akan isi Al-Quran yang sangat hebat. Begitu pula Allah Ta'ala telah menjadikan telinga mereka itu pekak dan tuli, ya, tidak dapat mendengar bunyi bacaan Al-Quran dan dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Kita suruh doa kepada kita biar semua anggota kita ni ada nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, tu hadis sahih Nabi. Kalau jadikan dalam kalbi aku ini nur, ya, api sam'in nur, dan pada pendengaran aku nur, jadikan di depan amami nuran, wa halfil nuran, min shimal nuran, ya, min yamini nuran, min shimal nuran, min tahti nuran, min fawqi nuran, ya, wa'zim nuran. Allah Ta'ala minta supaya jadikan, Nabi minta kepada Allah supaya apa? Jadikan pada hati kun nur, pada mata kun nur, pendengaran kun nur, ya, depan belakang kiri kanan. Faham daripada nur apa? Nur cahaya, cahaya iman, cahaya makrifat. Kalau tidak ada cahaya ni dipanggil zulmah, zulmatul kufri, zulmatul jahli, zulmatul makna ghaflah dan sebagainya. Jadi lawan cahaya gelap. Sebab mereka ni tak ada cahaya, mana gelap. Bila gelap tu jadi teruk. Baik, iman ni cahaya, iman tu tak boleh sampai kepada sadar. Bila lapisan hati kita yang pertama dipanggil sadrun, sadar. Kalau dia lepas cahaya itu, mana dia akan beriman. Tapi kalau dia tendang balik, habis. Lepas sadar baru qalbun, kemudian fuad dan seterusnya lah. Itu dia antara apa? Pangkat-pangkat kedudukan hati tadi, nisbah kepada terang atau gelapnya, dekat atau jauhnya di dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bandingkan ayat di atas sama dengan ayat 5 daripada surah Hamim As-Sajdah. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi wa fi azanihim waqr wa min bainina wa bainaka hijabun. Allah. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, ya, terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Tak ceritalah, kami tak terima pun, kata. Kita buat sesira, kata. Bukan nak tu perangai tu memang jahat tu. Bukan dia nak dengar tak nak, tak payah cerita lah, dia kata. Tu perangai manusia dia jenis tu. Jadi macam-macam jenis
watak kepala yang Rasulullah ada jumpa macam-macam pesen. Yang mudah sangat, yang degil macam-macam, yang munafik boleh pun macam-macam pesen dari itu. Jadi apabila engkau ya Muhammad SAW menyebutkan kalimah Allah saja tanpa menyebutkan nama-nama berhala mereka, sebut jadah pun menatang berhala ada benda, ya, seperti Al-Lata Al-Uzah tadi tu, hingga membaca Quran, ya Allah, ketika baca Quran maka mereka pun lari jauh, mereka benci dan tidak mahu mendengarnya. Itu watak hati yang kotor yang dipenuhkan dengan zulmatul kufri, kegelapan kekufuran. Adapun datang sinaran Islam, dia tuan tarik balik, dia nasuk balik, ya, itulah maksudnya cahaya iman, ya, cahaya Islam dalam kalbi insan tadi. Allah kan qala ta'ala nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'u ilaika wa iz hum najwa iz yaqulu zalimuna in tattabi'u illa rajulan mashura. Jahat kan. Ini semua benda yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam uslub yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, siri dakwah dia dan sebagainya. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, dan kami Ta'ala lebih mengetahui tentang apa yang mereka dengar ketika mereka mendengar bacaan engkau. Itu bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Semasa mereka berbisik-bisik, orang-orang yang zalim itu mengatakan, tidak lain kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang sihir. Jadi itulah keadaan ni. Musuh ni yang sesat ni, bila berhujah, dialog berhujah, bermujadalah, mereka jam. Baca Quran, siapa yang masuk dia akan pecah kepala. Bagi sebab Quran dia gelarkan hujjatun damiratun. Mana hujah yang kau nak lawan, pecah kepala orang, kita akan beri berlawan. Jadi bila mereka tumpas, mereka gagal membuktikan, dan memang sebenarnya tak ada bukti palsu yang mereka ni kafir, ya, mereka sebenarnya kufur. Maka nak alih pandangan, mereka buat apa panggil ni, sistem alih pandangan, sampai ke hari kiamat digunakan oleh musuh-musuh yang sama dengan itu juga. Apa dia alih pandangan sini? Dia kata illah, ya, rajulan masura. Ini tu kan sihir ni kata. Jadi alihkan pandangan orang, maknanya nak labelkan Nabi dengan tukang sihir. Ini kerja jahat mereka. Tapi semua adalah kerja-kerja palsu yang tidak bertahan lama. Akhirnya orang kenal, ya, bahawa sini itulah kerja-kerja jahat, penipuan yang mereka lakukan sebab ketidakadaan keimanan dalam kalbi dia. Dan huraian kami Allah Ta'ala telah tahu tujuan mereka mendengar bacaan engkau. Membaca Quran semata-mata hendak mengejek dan mempolok-olokkan dan mendustakan engkau. Jadi mereka buatlah ucapan-ucapan yang tak senonoh dan sebagainya. Dan Allah SWT tahu apa yang bisik-bisikkan oleh mereka sebagai sifat orang-orang yang zalim dan inyaya. Dan sengaja mengatakan engkau sudah gila. Macam-macam Nabi masuk, antas sahir, antal majnun, macam-macam, ya, engkau tukang sihir, engkau ni gila, macam-macam dilabelkan. Mana kalau Rasul membawa Islam dan tentu sekali hebat, maka kita macam mana takkan nak dapat ketinggian di situ peri-peri. Tuan-tuan, tu makna kena mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bawa dia ada 4 uslub. Yang pertama dakwah, ya, ada jenis orang mudah dia dakwah, dia ikut mudah, ya. Ya, macam Abdullah bin Salam tu orang yang pakar bahasa, ya, dia dibaca Al-Quran terus tenang dia beriman tu, tak ada cerita banyak lagi. Dia kata ini bukan kalam manusia, sebab dia pakar bahasa. Dia kalau Abdullah bin Salul tu, jangan tu bapak munafik, nama sama Abdullah tu. Dia macam-macam watak yang Nabi jumpa, ya. Jadi dakwah ada tak boleh, dia kena mujadalah, berdebat, bahas. Bila dia kalah pun diikut, ada pesen bentuk. Dan ada beberapa peringkat pemulawan yang dilakukan setelah taubat, dia tengok kan pemulawan. Dan yang ketiga akhir bil harb, dengan perang. Bukan 27 kali Rasulullah menjadi jeneral dalam mengatur strategi peperangan. 4 semua cara Rasulullah buat, ya. Hanya kita ambil satu macam-macam pesen tadi, mengikut keadaan yang sesuai dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan Allah lebih tahu tujuan mereka mendengar-dengar membaca Al-Quran semata-mata nak izak, mungkin nak ejek-ejek, tapi ejekan tu kembali kepada mereka balik dan memperolokkan dan mesrakan engkau. Kemudian Allah SWT juga tahu apa yang dibisikkan oleh mereka sebagai sifat orang-orang yang zalim dan inyayah. Sengaja mengatakan engkau sudah gila, ada yang mengatakan engkau tukang tenun, macam-macam, dan tak ada pun nak dilabelkan. Dan ada pula yang berkata engkau
ya yang kamu ikut ialah seorang yang sudah terkena sihir. Tadi kita kena sihir, ini terkena sihir pula, yang sudah hilang akalnya. Masya Allah, dahsyat ni. Adakah patut kamu mengikut orang-orang yang demikian? Demikianlah ejekan yang mereka bisikkan sesama mereka. Tapi apa yang berlaku, seorang-seorang masuk Islam, sebab kebenaran ni mereka tak boleh nak tutup. Itu dia. Kemudian unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'un sabila. Sadaqallahu alazim.